Stroke adalah satu keadaan kecemasan perubatan yang mana disebabkan oleh kekurangan pengaliran darah ke otak. Apabila otak mengalami ataupun sebahagian daripada otak mengalami kekurangan pengaliran darah ke bahagiannya, maka itu dikatakan stroke berlaku. Dan bila seorang ini kena stroke, fungsi-fungsi otak gagal dan tak dapat berfungsi dengan sepenuhnya. Secara umumnya, stroke ni kita boleh bagikan kepada dua jenis yang utamalah. Yang pertama adalah disebabkan oleh kekurangan pengaliran darah, disebabkan oleh sumbatan yang atau menghalang pengaliran darah tersebut. Ini dikenali sebagai ischemic stroke. Dan yang kedua dikenali sebagai hemorrhagic stroke ataupun stroke disebabkan oleh pendarahan. Jadi apabila berlaku pendarahan ataupun kepecahan kepada salur darah yang mengalir ke otak, maka bahagian otak itu tidak dapat cukup oksigen daripada pengaliran darah yang tak sampai ke sana. Secara umumnya thrombotic stroke ataupun ischemic stroke ni lebih common, lebih kerap berlaku. 80% lebih stroke yang dialami oleh seorang itu adalah jenis iskemia. Dan lebih kurang 20% lebih ataupun 17 hingga 20% lebih adalah disebabkan oleh kepecahan pada salur darah ataupun hemorrhagic stroke. Ada beberapa faktor risiko yang boleh menyebabkan seorang itu mengalami stroke. Antaranya seorang itu mengalami penyakit darah tinggi yang selalunya yang tidak terkawal. Keduanya seorang yang mengalami kencing manis juga boleh meningkatkan faktor seorang itu mengenakan stroke. Selain dari itu, penyakit jantung yang tertentu, terutamanya penyakit yang menyebabkan aterosklerosis ataupun sumbatan salur darah, dan juga faktor yang di mana ritma jantung terganggu. Salah satu contohnya adalah atrial fibrillation, yang mana atrium itu tidak dapat berdengup. Atrium adalah sebahagian daripada jantung dan mana dia tak dapat berdengup dengan baik. Ini menyebabkan juga seorang itu boleh kena stroke. Selain itu, sakit kepala yang teramat sangat juga adalah antara tanda-tanda seorang itu mengalami stroke lah. Begitu juga dengan kadang-kadang percakapan dia. Dia boleh mengalami percakapan yang tidak jelas ataupun kita panggil sebagai slurring, speech dia, slurring of speech. Ataupun kadang-kadang kalau stroke tu kena pada sebahagian otak yang mengawal percakapan, mangsa boleh hingga tak boleh bercakap sekalipun. Jadi itu adalah tanda-tanda sebahagian daripada tanda seorang yang mengalami stroke. Okey, stroke ni penting untuk kita diagnose dan di sinilah orang awam patut mengenal tanda-tanda stroke. Ada beberapa kaedah mudah yang telah digariskan untuk mengenal stroke. Pertama dari segi pemeriksaan fizikal. Satu, kalau dia rasa berat sebelah badan, maknanya kalau kita suruh dia angkat tangan dan sebelah tangan dia tak boleh diangkat, ataupun kalau diangkat pun dia tak boleh tahan. Itu satu. Selain daripada itu, kalau kita bawa dia ke hospital, ada beberapa ujian yang kita boleh lakukan untuk mendiagnosa stroke. Antaranya adalah ujian CT scan. Ini adalah antara ujian-ujian yang utama untuk kita diagnose stroke. Sama ada CT scan tu dengan CT perfusion ataupun tidak. Plain CT juga kita boleh membantu kita untuk mendiagnosa stroke. MRA, magnetic resonance angiogram, juga boleh membantu untuk kita mendiagnosa seorang tu sama ada mengalami stroke ataupun tidak. Untuk merawat seorang yang mengalami stroke ni, kita bermula daripada pra-hospital. Yang paling pertama sekali, paling penting sekali ialah seorang yang mengalami stroke tu kena dikenal dengan cepat. Itu yang paling penting. Sebab dia berbeza antara thrombotic ataupun ischemic stroke dan juga stroke yang disebabkan oleh hemorrhagic ni. Tapi pada peringkat awalnya yang penting ialah kita kena mengenal stroke. Itu cara rawatan yang pertama. Bila kita kenal, baik itu tadi tanda-tanda yang saya cakap tadi tu, muka yang herut ataupun tangan dia yang tak kuat sebelah ataupun dia punya percakapan yang slurring, bawa ke hospital segera. Di hospital pula, apa yang kita buat ialah salah satu daripada ujian yang penting yang kita perlu lakukan ialah ujian CT scan. Ujian CT scan, sama ada CT scan tu perfusion CT ataupun plain CT, untuk kita melihat kawasan otak sama ada seorang tu mengalami stroke jenis iskemia ataupun mengalami stroke jenis kepecahan salur darah tu ataupun hemorrhagic stroke. Berdasarkan atau bergantung kepada apa yang kita jumpa semasa di hospital tu nanti, kalau dia mengalami iskemia, dia mempunyai peluang yang baik untuk dirawat. Kalau datang awal, kita ada sekarang ni kita ada jenis ubat yang kita boleh gunakan untuk menghancurkan sumbatan ataupun kita panggil clot buster atau thrombolytic.
Okey, jadi bagi pesakit yang boleh menerima, yang tidak ada mempunyai kontraindikasi untuk menerima ubat trombolitik ini, kita akan memberi ubat trombolitik kepada pesakit tersebut untuk menguraikan clot ataupun sumbatan yang terdapat pada saluran darah tersebut. Dan ini dapat jika ini dapat dilakukan, maka peratus pemulihan pesakit itu sangatlah tinggi. Selain daripada rawatan trombolitik, rawatan fisioterapi dan juga rehabilitasi juga perlu diberikan kepada pesakit stroke. Tetapi kalau seorang tu mengalami stroke jenis pendarahan ataupun hemorrhagic stroke, rawatan dia berbeza sedikit. Kita tidak boleh beri ubat trombolisis ini, trombolitik ini, kerana dia akan menyebabkan pendarahan yang lebih banyak lagi. Jadi rawatan untuk hemorrhagic stroke pula adalah bergantung kepada pakar bedah otak, sama ada perlu dilakukan pembedahan untuk mengeluarkan darah beku ataupun tidak. Itu bergantung kepada lokasi di mana pendarahan itu berlaku dan jenis pendarahan itu berlakulah. Keadaan stroke di Malaysia ni sesuatu yang kita perlu ambil perhatian yang serius ya. Kerana daripada kajian yang dilakukan 1:4 orang di Malaysia ni berpotensi mengalami stroke dalam sepanjang hayat beliau ya. Jadi dan stroke ni adalah juga pembunuh yang nombor 3 paling kerap selepas serangan jantung dan juga sakit jangkitan paru-paru. Jadi itu antara betapa seriusnya stroke di Malaysia dan saya rasa semua orang perlu tahu pasal ini. Okey, untuk prognosis seorang yang mengalami stroke, dia bergantung kepada jenis stroke. Kalau seorang tu mengalami stroke iskemia dan dia dapat datang ke hospital dengan segera dalam masa kurang dari 3 jam dan kita boleh merawat dia dengan cepat, maka prognosisnya sangat baik. Dan dia dapat dipulihkan mungkin balik kepada 100% asal sebelum dia mengalami stroke. Tetapi kalau stroke seorang tu mengalami stroke hemorragik ataupun pendarahan, prognosisnya tidaklah berapa sebaik seorang yang mengalami ischemic stroke. Nasihat saya kepada semua orang yang mendengar video ini, yang paling penting untuk stroke ni ialah untuk kita mengenal tanda-tanda stroke dan apa yang saya cakap tadi, mereka boleh buat a very simple satu ujian screening yang mudah. Pertama, suruh dia angkat tangan, angkat tangan, dan kemudian sama ada dia tidak boleh angkat tangan ataupun tangan dia bila dia angkat dia tak boleh tahan dan dia akan turun ke bawah. Itu yang pertama. Kedua, suruhlah beliau senyum dan tunjukkan gigi. Kalau dia mengalami stroke, muka dia akan herut, bibirnya hanya sebelah saja akan terbuka, lagi sebelah lagi akan tertutup. Dan yang ketiga, suruhlah beliau bercakap apa sekalipun, tetapi kita akan dengar percakapan dia tidak jelas ataupun slur. Ini ketiga tadi. Kalau ada salah satu daripada tanda ini pun sudah cukup, bawa dia ke hospital dan segera. Di Lembah Kelang ni terdapat 3 hospital utama. Ada beberapa hospital utama yang boleh memberi rawatan stroke. Di antaranya ialah Hospital HCTM ini sendiri, Hospital Pusat Perubatan Universiti Melaya dan juga di Hospital Kuala Lumpur.